الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويله. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويله. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويله. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنورك الشمس أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه وبعلومنا في الدارين آمين. Dan wajib atas mukallaf, muka surat 18 kitab Faidah. Baris yang bawah, baris yang ketiga daripada bawah. Dan wajib atas mukallaf mengerjakan tiap-tiap barang yang difardukan atasnya atas mukallaf. Dan tertahan daripada mengerjakan barang yang diharamkan atasnya atas mukallaf. Betul situ? Oh. Kata Syekh Ahmad Ibnu Muhammad Zain Al-Fatani rahimahullahu ta'ala, katanya, dan wajib atas mukallaf. Bila sebut wajib atas, biar kita faham dengan maknanya wajib syarak. Tu kaedah kita kan. Bila sebut wajib atas, maka biar kita tanam dalam fikiran kita, bila sebut atas, wajib atas, maka itu maksudnya wajib syarak. Wajib atas undang-undang Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kalau sebut wajib bagi, iaitu dia panggil wajib akal. Wajib pada, wajib akal. Adapun wajib atas, yang tu muradnya iaitulah wajib syarak. Wajib undang-undang Allah, hukum undang-undang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan wajib atas mukallaf. Wajib apa atas mukallaf? Atas orang yang diberati hukum syarak atasnya oleh Allah Ta'ala, wajib mengerjakan, wajib dia menunaikan, wajib dia buat tiap-tiap barang, tiap-tiap perkara yang difardukan atasnya atas mukallaf. Tiap-tiap benda, tiap-tiap perkara, tiap-tiap suruhan yang Allah Ta'ala suruh kita buat atas jalan fardu, maka wajib atas kita untuk mengerjakan kefarduan yang Allah Ta'ala suruh kita kerja tadi. Banyaklah di antaranya sembahyang. Allah Ta'ala fardu ke atas kita supaya kita sembahyang. Allah Ta'ala suruh kita
kita puasa, Allah Ta'ala suruh kita zakat, nafkah, tutup ilmu dan sebagainya. Semua tu wajib kita kena buat. Kerana Allah Ta'ala tuntut kita dengan tuntutan yang putus. Adapun Allah Ta'ala suruh kita dengan perkara sunat, tu suruh juga, tapi suruh atas jalan tidak putus kena. Suruh juga, tapi suruh dengan jalan kena, dengan jalan longgar, dengan makna dia tak buat pun tak ada jadi masalah. Tak berdosa di kita kerana kalau kita tak buat. Tapi jangan kita fikir sebelah tak buat tu tak apa. Jangan kita fikir yang tu. Fikir nisbah pahala, fikir nisbah tawaran daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Kerana tawaran Allah Ta'ala tu besar. Allah Ta'ala nak beri ganjaran pahala kepada kita tu dengan memberi tawaran yang sunat. Tiba-tiba kita lepas perkara tersebut, tiba-tiba kita tak ambil, kita tak rebut tawaran daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun benda tu sunat, jangan sesekali kita tanam dalam fikiran kita, benda sunat dengan maknanya tak buat, tak berdosa. Kalau kira begitu, rugi kita. Dahlah umur kita tu pendek, umur kita tu singkat, tapi kita tidak penuhi umur kita dengan ibadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, rugi. Sebab itulah maknanya biar kita muhasabah diri kita. Mana amal ibadat kita? Mana persediaan kita untuk menumpuh hari akhirat? Mana persediaan kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Adakah dengan amalan yang kita lakukan seharian ini cukup untuk kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun sebaliknya? Kena kira tu. Jangan kira sunat tak payahlah sunat, tak berdosa, malaikat tak ada catat di buku amalan kita manakala kita tak buat dia. Ya, tapi kena fikir sebelah lain. Kena fikir sebelah umur kita tu pendek. Lagi ni tawaran besar Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Dia umpamanya seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan solat sunat subuh. Solat sunat sebelum subuh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rakaatan khairun min dua rakaat sebelum daripada subuh lebih baik daripada isi dunia, dan juga lebih baik daripada dunia dan isi-isi dunia. Tu dua rakaat sebelum subuh. Dua rakaat yang kita solat sebelum subuh tu pahala dia lebih baik daripada dunia serta isi-isi dunia. Kalau nampak lihat, maknanya dunia serta isi tu luah banyak, dengan bintangnya ada, dengan langitnya ada. Pahala yang kita sembahyang rakaat sebelum subuh tu umpama tu banyak sungguh tawaran daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita kena tilik tu. Kena tilik di nisbah ibadat kita ni, persediaan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan tilik di kata tak berdosa tu, jangan. Rugi kita. Rugi umur. Rugi umur. Orang lain gaji dia besar, tapi kita gaji sikit. Rugi memang tak rasa sekarang. Rasa bila rugi? Rasa di akhirat. Kerana sekarang bukan tempat untuk terima gaji, bukan tempat untuk terima ataupun untuk lihat amal ibadat pahala yang kita buat. Kerana di sini tempat untuk kita buat amal ibadat. Yang kita rasa ruginya akhirat. Sebab itulah orang yang beriman kepada Allah bila mana menempuhi hari akhirat, dia rugi sebab dia tak buat amal ibadat atas dunia banyak. Manakala orang yang tidak beriman kepada Allah, dia rugi, dia menyesal sungguh kerana dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sewaktu dia berada di atas dunia. Adapun kita yang beriman menyesal juga
tapi menyesal rugi kita sebab kita tak rebut peluang tawaran daripada Allah untuk melakukan sebanyak-banyaknya amal ibadat kepada Allah. Itu kita rugi kelak. Sekarang tak rasa rugi. Bandingan orang yang bekerja. Orang yang bekerja maknanya tiba saja 25 hari bulan, tiba-tiba dia nak cucuk ATM, tengok-tengok gaji dia, oh sikit saja gaji dia. Tapi bila tengok yang kawan dia selip gaji dia, banyak, walau kita pangkat sama. Sebab apa mu lebih pada aku gaji? Oh, aku OT dia. Aku buat kerja lebih. Dengan majikan aku tak pelik raya. Aku bekerja hari raya. Tu. Sebab apa? Dia bekerja keras. Kita pun sama. Atas dunia, bila kita tak rasa rugi. Tapi yang kita rasa rugi, tempat kita terima pahala. Bila? Akhirat. Ketika itu kita menyesal sungguh. Kita tengok kawan-kawan yang sebaya dengan kita, oh dia amal ibadat, pahala dia lebih banyak daripada kita. Apatah lagi kita tengok budak-budak ataupun maknanya umur dia nisbah di atas dunia lebih pendek daripada kita, tapi pahala dia lebih banyak daripada kita yang umur panjang. Ketika itu kita menyesal. Sebab akhirat tempat terima ganjaran. Dunia tak rasa. Dunia tak rasa. Itu kita kena maknanya fikir sebelah balik kerugian tadi. Jangan kata benda sunat tak berdosa, iya, tapi kita kena fikir pada bab rugi umur kita, menyesal kita di akhirat manakala kita tidak rebut peluang tawaran daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu. Dan wajib atas mukallaf, wajib mengerjakan tiap-tiap barang, tiap-tiap perkara yang difardukan, yang diwajibkan atasnya, atas mukallaf, seperti puasa dan sebagainya, nafkah untuk ilmu dan bagai-bagai. Itu wajib kita tunai dia. Tiap-tiap benda yang Allah Ta'ala suruh. Dan tertahan, yakni dan wajib atas mukallaf tertahan daripada mengerjakan barang, daripada buat perkara-perkara yang diharamkan atasnya, atas mukallaf. Wajib maknanya atas kita benda yang Allah Ta'ala larang, jangan kita buat, jangan kita kerjakan dia, jangan kita buat dia benda yang Allah Ta'ala larang. Ada pun benda makruh pun jangan juga kita buat dia. Itu seboleh-bolehnya begitu. Benda makruh ni benda yang dibenci oleh syarak. Tengok kalau di luar tu pun rasa dah tak sedap. Makruh. Apa makruh? Perkara dibenci. Maka perkara dibenci, manakala kita buat benda dibenci, maknanya benda tu tak sedap kalau kita buat. Umpama bandingan di atas dunia, orang kata kepada kita, tu dia tu kecil kepadamu tu, kita tak kena bagi duit. Dia benci kat aku. Tu. Sebab apa tu? Sebab orang benci kepada kita. Ni syarak benci. Maka oleh kerana benda tu benda syarak benci, kita tinggal dia. Jangan kita buat, tapi buat tak berdosa. Kerana makruh-makruh ni sebagaimana takrif lah di dalam kitab usul fiqh sana. Jadi tak boleh kita melakukan, wajib kita tertahan, wajib kita jangan buat daripada mengerjakan barang yang diharamkan atasnya, atas mukallaf. Tiap-tiap benda yang Allah Ta'ala suruh kita kena buat, dan tiap-tiap perkara yang Allah Ta'ala larang kita kena tinggal. Wajib kita tinggal tiap-tiap benda yang Allah Ta'ala larang. Habis, maka wajib atasnya, atas mukallaf. Ini setengah daripada apa ni? Setengah daripada wajib atas mukallaf mengerjakan tiap-tiap barang yang difardukan atas mukallaf tadi. Maka
Maka wajib atasnya atas mukallaf, wajib menyuruh dengan makruf. Wajib setengah daripada perkara yang wajib atas kita, maknanya menunaikan tiap-tiap benda yang difardukan atas mukallaf tadi, setengah daripadanya maka wajib atasnya atas mukallaf ni, atas kita yang ditekankan hukum oleh Allah Ta'ala. Wajib apa? Wajib menyuruh. Suruh siapa? Yang akan manusia lah. Suruh ni suruh manusia. Suruh manusia tu wajib suruh dengan makruf, dengan perkara kebaikan. Makruf maknanya perkara-perkara yang dibilang elok oleh agama, tu panggil makruf. Tiap-tiap perkara yang dibilang elok oleh syarak dipanggil perkara tu perkara makruh. Apa perkara? Apa ni perkara makruh? Apa ni perkara makruf? Apa perkara makruf? Iaitulah yang wajib dan tiap-tiap benda yang sunat. Dua-dua ni masuk dalam kata benda makruf, benda yang dibilang elok di dalam syarak kita. Benda wajib serta benda sunat. Dua tu panggil benda makruf. Maka kita ni wajiblah suruh akan manusia supaya melakukan perkara wajib dan supaya melakukan perkara sunat. Wajib suruh buat benda wajib, sunat suruh buat benda sunat. Wajib kita suruh orang buat benda wajib, dan sunat kita suruh orang buat benda sunat. Sunat di benda sunat tu, sunat kita suruh. Di benda yang wajib, wajib kita suruh. Maka wajib atas kita untuk suruh akan manusia dengan melakukan perkara kebaikan. Perkara kebaikan. Kata wajib atas mukallaf tu, adakah tiap-tiap orang? Tidak. Tapi wajib atas jalan fardu ain. Apa ni? Atas jalan fardu kifayah. Bukan atas jalan fardu ain wajib suruh tu. Atas jalan fardu kifayah. Maknanya sekiranya kita ramai-ramai ni, tiba-tiba ada daripada kalangan gerakan kita yang tidak sembahyang, maka ketika tu wajib atas kitanya suruh dia sembahyang. Manakala kita wajib atas kita terlekat bebanan kewajipan untuk kita tegur dia supaya dia tu solat, manakala ada orang lain yang suruh dah dia, ketika tu gugurlah kewajipan kita suruh dia tadi. Sebab apa? Kerana bukan fardu atas tiap-tiap kepala dah. Bukan ramai kena bagi kata kepada dia, ramai kena tegur dia. Tidak. Seorang tegur dia cukup, memandang orang lain, maknanya gugur kewajipan untuk kita suruh tadi. Gugur. Itu dia panggil fardu kifayah, wajib kifai. Maka wajib atasnya atas mukallaf, wajib menyuruh, yakni suruh akan manusia dengan makruf, dengan perkara kebaikan wajib kita suruh, dan menegahkan, yakni menegah akan manusia, tegah-tegah daripada mungkar, daripada buat perkara mungkar. Apa perkara mungkar? Mungkar-mungkar ni ialah tiap-tiap benda yang dibenci oleh syarak, lawan bagi makruf. Adapun makruf tiap-tiap perkara yang dibilang elok oleh syarak. Adapun mungkar tiap-tiap perkara yang dibenci oleh syarak, dibenci oleh Allah dan Rasul. Apa dia? Iaitulah merangkumi perkara haram dan merangkumi perkara makruh. Perkara haram dan perkara makruh masuk dalam kata benda tu benda mungkar. Maka kita pun larang orang daripada buat perkara haram tu wajib. Manakala kita nak larang orang buat perkara makruh, waktu sunat kita larang. Sunat, benda makruh sunat kita larang. Benda haram wajib kita larang. Macam tadi, di bab makruh, benda wajib kita suruh.
Benda haram, benda sunat kita suruh. Ini pun sama. Perkara haram wajib kita tegah dia. Benda makruh sunat kita tegah dia. Sunat kita tegah. Tapi ada syarat-syarat dia tu. Banyaklah syarat-syarat apa ni, ada 3 semua syarat. Yang pertamanya, dalam bab tegah orang, nak suruh orang ni, dia ada syarat-syarat dia. Yang pertama, syarat nak turuh, nak tegah orang ni bukan main-main tidak. Tapi syaratnya mesti orang yang nak menegur orang yang buat salah ni, ataupun nak suruh orang buat kebaikan ni, yang pertamanya adalah orang tersebut orang yang alim, orang yang mempunyai ilmu di dalam bab tu. Dia nak suruh orang tu, dia tahu, dia pandai. Itu syarat yang pertama. Nak orang tu orang alim, orang pandai. Ada pun orang yang jahil, orang tak pandai dalam satu-satu bab yang dia nak suruh, maka ketika tu haram dia nak suruh orang ataupun dia nak larang orang. Sebab dia jahil, dia tak kerti. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua dalam masalah wajib suruh, wajib teguh orang ni buat muka ni. Syarat yang keduanya, selamat daripada orang yang kita teguh tadi tu. Selamat dia daripada melakukan perkara yang lebih buruk daripada apa yang kita teguh. Umpamanya kita teguh dia minum arak, kita larang dia minum arak. Jangan minum arak. Tiba-tiba dia mari mengamuk, sehingga kalau dia mengamuk, bawa kepada dia tu pergi bunuh orang. Ketika tu maknanya tegahan kita tu yang menyebabkan berlakunya perkara yang lebih besar derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitulah bunuh orang. Itu 2 syarat. 2 syarat ni maknanya kena ada, kena reti. Maknanya orang tu, orang yang nak suruh orang, nak tegur orang, kena alim yang pertama. Dan yang kedua, dia kena seka dalam hati dia, dengan maknanya kalaulah dia suruh orang, dia tegur orang ni tak membawa kepada orang tersebut jadi buat perkara muka yang lebih besar. Kalau kita sengka orang ni, kalau aku tegur, bawa kepada dia buat perkara yang lebih besar daripada aku tegur, ketika tu haram kita tadi tu maknanya untuk menegur orang tersebut, untuk suruh orang tersebut, tak boleh. Sekiranya kita sengka. Dan syarat yang ketiga, khilaf. 2 syarat tu muktamad. Syarat yang ketiga, khilaf. Apa dia khilafnya? Pada bab, maknanya syarat yang ketiga, hendaklah maknanya orang yang tegur ni, dia sengka dalam hati dia, apa yang dia nak tegur mestilah memberi kesan, memberi hasil daripada hasilan yang dia. Ini sengkaan begini ni khilaf ulama. Tak kuat pandangan ulama. Maknanya walaupun kita tegur dia tak membuahkan hasil sekalipun pada sengkaan kita, ketika tu sunat juga ataupun wajib juga kita tegur orang tersebut. Tapi kata setengah ulama, kalau kita sengka awal-awal lagi tak memberi kesan dengan teguran kita, ketika tu tak wajib kita tegur. Ini khilaf ulama di syarat yang ketiga. Setengah ulama kata maknanya kena sengka dalam hati kita, kalaulah dia tu, kalau kita tegur dia memberi kesan, baru wajib kita tegur. Sebaliknya kalau dia sengka dalam hati dia, kalau aku tegur sekalipun dia ni tak endah kepada aku, ketika tu tak wajib dia tegur orang tersebut. Itu syarat yang ketiga. Itu khilaf syarat ketiga. 2 syarat tadilah yang muktamadnya kena orang alim dan dia sengka, maknanya jangan bawa kepada, manakala dia tegur, bawa kepada orang yang ditegur tadi buat perkara yang lebih besar daripada apa yang dia tegur. Jangan begitu. Itu 2 syarat. Maka wajib atasnya, atas mukallaf menyuruh, yakni suruh akan manusia dengan makruf, dan menegahkan, yakni tegah akan manusia daripada munkar. Wajib kifai maknanya.
Dan jika ada ia mukallaf. Ini goyah daripada kata menegah daripada munkar. Naknya begini. Maka wajib menegahkan, yakni menegah akan manusia daripada munkar. Wajib kita tegah, manakala kita tegah daripada orang-orang yang buat munkar. Goyahnya kata wajib tegah orang yang buat munkar ni. Dan jika ada ia mukallaf, yang menegah ni di dalam mengerja munkar, seperti yang hendak ditegahkan dia akan munkar sekalipun. Macam mana? Dia pun buat juga. Dan jika ada ia mukallaf yang menegah ni dalam mengerjakan munkar, dia sendiri buat juga, seperti yang hendak, seperti orang yang hendak ditegahkan dia akan munkar sekalipun. Apa seperti yang hendak ditegahkan dia akan munkar sekalipun? Maka wajib, ini nak taswir, maka wajib nak tafriq pada kata goyah. Jika ada ia di dalam mengerjakan perkara munkar seperti yang hendak ditegahkan dia akan munkar sekalipun tu, maka wajib atas orang yang berzina, wajib atas orang yang berzina tu menegahkan yang berzina seumpama bagi orang yang berzina. Dia sama-sama duk berzina. Ketika tu wajib juga atas dia tegur kawan dia, jangan zina. Wajib juga dia tegur. Ni pada kata tegur orang daripada melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan wajib memeliharakan kuliah yang 6. Dan wajib, yakni wajib atas tiap-tiap mukallaf. Dan wajib, yakni wajib atas tiap-tiap mukallaf, wajib memeliharakan kuliah yang 6. Apa kuliah yang 6? Kuliah maksudnya perkara-perkara yang besar-besar. Ada berapa perkara-perkara yang besar-besar? Ada 6. Itu wajib kita pelihara. Wajib atas tiap-tiap orang, wajib dia pelihara kuliah yang 6. Apa perkara-perkara yang besar-besar? Ada 6 kesemuanya. Tengok di luar, angka 1. Qauluhu kulliyah. Kuliah ni jamak daripada kul. Artinya, arti kuliah ni beberapa perkara yang dibangsakan kepada sekalian. Perkara-perkara dibangsa kepada sekalian. Dan dinamakan dia kan kuliah ni dengan demikian itu, demikian kuliah, kerana tercawan daripada kul beberapa hukum yang banyak. Seperti kata rumah seputih bangunan kita ni orang panggil kul. Maka di kul ni, di dalam kuli ada juzuk-juzuk dia. Ada tiang, ada lantai dan sebagainya. Lantai, tiang tu dia panggil juz'i. Ada pembangunan dia panggil kul. Jadi kuliah yang 6 perkara-perkara yang dibangsakan kepada kuli, kepada sekalian, kepada perkara yang meliputi. Maknanya di dalam 6 perkara ni lah tercapainya hukum-hukum yang lain. Di tiap-tiap 6 perkara kuliah, yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam, di pertama tu banyak hukum masuk dalam tu. Di yang kedua tu tercabang di dalam yang kedua tu banyak hukum-hukum dia. Yang ketiga tu pula tercabang daripada tu banyak pula hukum-hukum dia. Tu dia panggil kuliah yang 6. Kuliah ni boh dia. Dia ada anak-anak dia di bawah. Dia panggil juz'i. Tapi
masuk dalam kata kulliyah yang 6 ni lah. Sebab tu wajib kita jaga 6 perkara yang besar-besar ni. Kerana di situlah tercabangnya perkara-perkara yang lain. Pertama daripada 6 kuliah yang pertamanya agama. Wajib kita memelihara agama. Yang pertama agama. Maka memeliharakan agama, maka wajiblah kita memeliharakan dia kan agama itu, ialah dengan maknanya dengan dipeliharakan daripada jatuh pada kufur. Ayat ni kita kena pelihara diri kita daripada jatuh kufur. Itu panggil wajib jaga agama. Wajib jaga agama dengan makna wajib kita pelihara diri kita daripada jatuh ke lembah kekufuran. Itu yang pertama. Dan daripada mencederakan segala yang wajib. Masuk dalam kata jaga agama ni. Ayat ni, dan dengan dipeliharakan daripada mencederakan, daripada mencarikan segala yang wajib dan segala yang haram. Jaga juga. Kena pelihara diri kita daripada buat satu-satu perkara yang boleh mencarikan segala perkara yang wajib. Umpamanya seperti kita kata tak wajib sembahyang. Tak wajib sembahyang tu mencarikan segala yang wajib. Ataupun minum arak ni halal, tu mencarikan perkara yang haram. Haram kita kata halal, yang wajib kita kata wajib. Ketika tu boleh bawa kita tadi tu jatuh agama kita. Kita tak pelihara agama kita. Itu panggil wajib pelihara agama. Kena pelihara daripada jatuh kufur. Kena pelihara lidah kita daripada buat perkara yang mencarikan segala yang wajib dan segala yang haram. Dan dari kerana memeliharakan agama itulah, dan dari kerana yang wajib memeliharakan agama itulah, dari kerana wajib kita kena jaga agama, disyaratkan memerangkan segala kafir yang harbi. Oleh kerana diperintahkan, maknanya wajib atas kita, atas undang-undang Allah Ta'ala, wajib kita pelihara agama. Daripada situ disyaratkan pula memerangkan segala kafir harbi. Kerana apa? Kerana kafir harbi ialah orang kafir yang nak merosakkan agama kita. Orang kafir yang memerangi agama Islam, tu dia panggil kafir harbi. Orang kafir yang memerangi orang Islam, itu panggil kafir harbi. Adapun kafir dia tak memerangi orang Islam, ayat tu zimmi. Ayat tu kita tak boleh nak berperang dengan dia. Adapun yang boleh berperang ni kafir harbi. Apa kafir harbi? Kafir yang nak merosakkan agama Islam dan dia halau orang Islam. Itu dia panggil kafir harbi. Kita nak sembahyang, dia tak bagi sembahyang. Kita nak buat masjid, dia tak bagi buat masjid. Itu orang panggil kafir harbi tu. Kafir yang memerangi Islam, kafir yang memusuhi Islam. Adapun dia duduk senyap, tak kata apa satu, yang tu tak dikatakan kafir harbi. Itu dia panggil kafir zimmi. Kafir zimmi dan kafir harbi ni lain-lain. Kafir harbi, kafir yang jahat, kafir yang nak memusuhi orang Islam. Maka kerana nak jaga agama itulah wajib disyaratkan memerangkan segala kafir harbi dan yang murtad. Ada kafir murtad sebelum Islam, lepas tu dia jadi murtad. Wajib maknanya disyaratkan kita untuk memerangi mereka tadi dan mensediakan. Ini atas pada kata disyaratkan. Dan kerana itulah mensediakan, wajib kita mensediakan barang yang kita kuasa atasnya, atas memerang daripada segala kekuatan, daripada segala alat-alat, senjata-senjata dan tadbir. Tadbir strategi. Tadbir maknanya strategi. Wajib atas kita ni maknanya ada alat-alat, ada strategi
yang dapat menolak dengan dia dengan strategi itu akan kejahatan mereka itu kafir harbi dan yang murtad. Ini kerajaan lah. Kena ada puasa, kena ada menyediakan alat-alat, senjata-senjata, strategi untuk kita berpegang dengan kejahatan-kejahatan yang dibuat oleh kafir harbi dan oleh kafir murtad. Ini atas kerajaan lah. Dia tak berlaku hukum atas ni, dia jawab akhirat. Ini wajib atas dia. Kerana apa? Nak jaga agama, nak jaga agama, nak pelihara agama tadi. Habis kedua, nafsun. Apa nafsun? Arti nafsun wajib kita jaga ni diri seseorang, yakni nyawa seseorang ataupun tubuh seseorang. Termasuklah diri budak, diri bayi ataupun diri orang gila. Wajib kita jaga. Tak boleh kita nak bunuh sesuka hati. Bayi dalam kandungan ataupun diri orang gila, tubuh orang gila tepi jalan kita jangan bunuh, tak boleh. Wajib kita jaga diri kita, diri orang lain, diri budak dan sebagainya. Wajib kita jaga. Kata diri seseorang wajib kita jaga tu, dan memeliharakan dia kan nafsun itu, dan bermula memeliharakan dia kan diri seseorang tu, yakni dengan maknanya dengan dipeliharakan daripada perkara-perkara yang membinasakan dia akan diri. Wajib kita pelihara daripada perkara-perkara yang akan membinasakan diri kita atau yang memudaratkan akan diri kita. Perkara-perkara yang akan memudaratkan diri kita wajib kita pelihara. Masuk dalam kata ayat Allah Subhanahu Wa Taala itulah, jangan kamu membinasakan diri kamu. Ambil aidikum ila tahdukah. Tak ingat ayat panjang. Jangan kamu membinasakan diri kamu. Masuk dalam kata tu nak jaga diri. Nak jaga diri. Jangan minum arak, maknanya jangan bunuh diri sendiri. Itu panggil semua tu perkara-perkara yang membinasakan diri kita, perkara-perkara yang memudaratkan diri kita. Bunuh diri, minum arak dan sebagainya. Itu dua. Ketiga, aklun. Wajib jaga akal. Lagu mana jaga akal? Dan memeliharakan dia kan akal. Bermula memeliharakan dia kan akal itu dengan dipeliharakan daripada yang menghilangkan dia kan akal atau yang mencederakan dia kan akal. Itu wajib kita jaga akal. Dengan maknanya wajib kita pelihara daripada hilang akal. Dengan minuman yang memabukkan ataupun kita suntik perkara-perkara yang boleh menghilangkan akal ataupun yang boleh mencederakan akal. Jangan. Itu wajib kita jaga akal kita. Wajib kita jaga. Keempat, nasabun, iaitu nasabun yang wajib kita jaga tu pertambatan antara bapa dan anak. Itu betapa dia tulis itu tadi. Bapa. Keempat, nasab. Apa nasab? Iaitu nasab ni pertambatan antara bapa dan anak. Titih baris kita panggil pertambatan. Titih baris silsilah antara bapa dan anak, keturunan antara bapa dan anak. Wajib kita jaga nasab. Macam mana nak jaga nasab? Dan memelihara, yakni dan bermula memeliharakan dia kan nasab keturunan ni dengan tertahan daripada zina. Jangan kita buat zina, kerana zina itu akan merosakkan nasab keturunan kita. Wajib kita jaganya, setengah daripada dosa besar. Kelima, kemaluan. Bukan kemauan tu. Kemauan tak ada makna kemauan, maknanya kemaluan. Kemaluan tu pun bukan dengan makna anggota kecil di tubuh kita tu. Kemaluan dengan makna muru'ah. Muru'ah, kemukaan. Kelima, kena jaga muru'ah. Tu kemaluan. Kemaluan dengan makna malu tu lah. Dia panggil apa ni? Dia panggil imbuhan apitan. Kemaluan, jaga malu, muru'ah, kemukaan.
Kelima, jaga muruah. Dan bagaimana cara nak jaga muruah kita, dan bermula memeliharakan dia kan kemaluan ataupun muruah tu dengan tertegah daripada umpama tuduh. Jangan kita suka hati nak tuduh orang tu berzina. Jangan suka hati kita nak tuduh orang tu berjudi. Jangan suka hati kita nak kata orang tu maknanya nak tuduh dia tu dengan perempuan yang tidak baik dan sebagainya. Tak boleh, kerana benda tu boleh menjatuhkan kemaluan seseorang, boleh menjatuhkan air muka seseorang tu. Lebih tepat, maluan dengan maknanya air muka seseorang, muruah seseorang. Jangan kita nak tuduh menuduh, cela mencela, maki memaki dan sebagainya. Masuk dalam kata kena jaga muruah, kena jaga kemukaan seseorang tadi. Tak boleh nak menjatuhkan air muka dia, tak boleh, haram. Itu wajib kita jaga. 5. Keenam, harta. Harta wajib kita jaga juga, dan memeliharakan dia kan harta, dan bermula memeliharakan dia kan harta ni pula dengan ketiadaan memperbuat dengan dia dengan harta. Jangan kita buat akan barang, akan perkara-perkara yang tiada mengizin oleh syarak padanya pada barang tersebut. Jangan kita buat satu-satu benda dengan belanja duit kita tu kepada perkara yang Allah Ta'ala tak izin. Harta, ya harta kita, tapi jangan kita guna harta kita tadi tu ke arah perkara-perkara yang dilarang oleh syarak. Wajib kita kena jaga harta kita. Wajib kita jaga harta. Dan sebesar-besar barang yang wajib atas mukallaf, dan sebesar-besar perkara-perkara yang wajib atas mukallaf terpelihara daripadanya, daripada barang itu, ialah riddah. Dalam banyak-banyak tadi tu, kok besar sekali wajib kita jaga, iaitulah kita kena jaga diri kita daripada riddah. Apa riddah? Iaitu riddah putus mukallaf daripada Islam. Keluar daripada mukallaf tadi tu, daripada Islam. Ayat tu kita kena jaga sekali. Maka dinamakan orang itu, orang yang putus daripada Islam ni, dinamakan murtad. Panggil orang tu orang murtad, orang yang keluar daripada Islam. Murtad kena kepada diri orang tu lah. Adapun riddah kena kepada nama putus daripada Islam tadi. Putus daripada Islam, diri keluar daripada Islam, nama dia riddah. Orang yang bersifat dengan keluar daripada Islam tu, nama dia murtad. Murtad kena kepada diri tubuh orang tu, murtad. Adapun riddah kena kepada diri keluar daripada Islam. Lain-lain. Riddah kena kepada diri keluar daripada Islam. Adapun murtad kena kepada tubuh orang yang keluar daripada Islam. Nama dia murtad. Dan ia murtad ni sejahat-jahat segala bagi kufur. Dan ia murtad ni sejahat-jahat bagi segala sejahat-jahat segala bagai kufur. Dan ia murtad ni, orang murtad ni sejahat-jahat, paling jahat segala bagai daripada segala bagai-bagaian orang kufur. Dia orang jahat sekali. Murtad ni bukan kata dia tu lebih baik daripada orang kafir dah. Dia tu dia jalan agama kita. Murtad lebih jahat daripada kafir asli. Yang na'udzubillah minha. Kita hidup daripada murtad tadi tu. Dan dengan reddah itu jadi binasalah segala ibadatnya, ibadat mukallaf yang dulu-dulu. Manakala orang yang keluar daripada Islam, maka segala amal ibadat dia binasa habis, kosong, tak ada habis, jadi terhapu habis. Dia takut sekali. Manakala dia masuk Islam, dia taubat, tak ada lah amal-amalan dia dulu-dulu. Waktu sebelum dia murtad, segala amal ibadat sembahyang puasa dia jadi terhapu habis. Dia jadi kosong lagi. Dia takut sekali. Ini sebab itulah agama kita tekan banyak sekali. Apa dia tekan yang paling besar sekali wajib kita jaga, iaitulah keluar daripada Islam dengan bahawa jadi orang murtad. Na'udzubillah. Ini akan membinasakan segala ibadat kita yang dulu-dulu nisbah pahala.
dan yang membawa kepada riddah itu. Dan yang membawa kepada riddah itu 3 perkara. Ini kita baca cepat-cepat ni. Dan yang membawa dan perkara-perkara yang membawa kepada riddah itu ada 3 perkara. Mana 3 perkara yang membawa kepada kita keluar daripada Islam, bawa kepada kita putus daripada Islam? Pertamanya, iktikad yang salah, pegangan yang salah. Contoh seperti iktikad ketiadaan Tuhan. Seperti seseorang, dia iktikad dalam hati dia, dia berpegang dalam hati dia tidak ada Tuhan. Ini jadi pupur lah. Atau syak pada adanya ada Tuhan. Dia mari ragu-ragu dalam hati dia, ada Tuhan ke tak ada, ke tak ada Tuhan. Pupur juga. Ini iktikad yang salah ni. Atau pada satu sifat, atau dia syak, atau pada satu sifat, yakni atau dia syak pada satu sifat, hal keadaan satu sifat yang dia syak ni daripada segala sifat yang telah ijma' ulama atasnya, atas satu-satu sifat. Ijma' ulama dah atas sifat tu, lalu tu dia syak, dia mari ragu-ragu atas sifat tu, maka boleh bawa, maknanya dia tu bawa kepada riddah, keluar daripada Islam. Misal seperti wahdaniyah. Misal bagi kata satu sifat yang mana sifat tu telah diijma' oleh ulama, kata ini sifat Allah. Misal seperti wahdaniyah, dia syak dalam hati dia, Allah Ta'ala satu ke, dua ke, atau tiga ke, mari ragu-ragu dalam hati dia, riddah, keluar daripada Islam, boleh bawa jadi murtad. Dan kudrah, dia ragu-ragu Allah Ta'ala ni Maha Kuasa ke tak, dan iktikad ketiadaan. Habis. Itu 2 contoh, wahdaniyah dan kudrah. Banyak lagi tak? Sifat ijma' kita belajar. Dan iktikad ketiadaan nubuwah ni atas pada kata seperti iktikad ketiadaan Tuhan. Maknanya yang pertama, ni yang membawa kepada riddah ada 3 perkara. Pertama, iktikad yang salah. Contoh iktikad yang salah tadi ayat ada. Iktikad ketiadaan Tuhan satu. Yang kedua, iktikad yang salah seperti iktikad, yakni iktikad seseorang ketiadaan nubuwah Nabi yang diijma'kan atas nubuwahnya, nubuwah bagi Nabi. Dia maknanya dia iktikad dalam hati dia, Nabi diijma' tu, dia kata bukan Nabi. Nabi Adam bukan Nabi, Nabi Idris bukan Nabi, dia pegang dalam hati dia. Kerana Nabi Adam tu ijma' ulama Nabi, Nabi Idris semua tu 25 tu ijma' ulama atas orang tersebut, atas diri orang yang bernama Nabi Adam yang dimaksudkan semua sekali 25 tu adalah ijma' ulama. Tiba-tiba dia tak dikata bukan Nabi. Ketika tu bawa kepada seseorang tu murtad, yang membawa kepada riddah, putus Islam dia tadi. Itu yang kedua. Dan menafikan hari kiamat. Ni atas pada kata iktikad yang salah semua ni. Makna katanya pertama iktikad yang salah. Contoh yang ketiganya seperti menafikan hari kiamat. Seperti dia iktikad dalam hati dia iktikad tidak ada hari kiamat. Tu bawa kepada riddah juga tu. Bawa kepada orang tu jadi murtad. Dan syurga, dia menafikan syurga, ataupun dia syak syurga, tak kira. Dia syak dengan hari kiamat, masuk dalam kata boleh bawa kepada riddah. Nafi teguh hari kiamat, bawa kepada jadi riddah. Menafi syurga, bawa kepada riddah. Dan juga dia syak ada syurga pun bawa kepada riddah juga. Dan neraka, menafi teguh neraka, ataupun syok ada kedap neraka, bawa pada riddah. Dan lainnya, lain daripada hari kiamat, syurga neraka itu bayan daripada tiap-tiap pekerjaan yang diijma'kan, yakni diijma' oleh ulama atasnya, atas tiap-tiap pekerjaan yang diketahuikan daripada agama dengan darurah. Kata darurah ni sekira-kira mengetahuikan dia kan pekerjaan agama darurah ni,
oleh khawasul muslimin, dan awam mereka itu muslimin. Orang tahu berapa? Orang khawas ni maknanya orang yang mempunyai ilmu, tu khawas. Orang awam macam kita ni lah, orang ramai-ramai. Tu maknanya benda ni ijma' ulama serta diketahui benda ni oleh orang-orang alim dan orang awam. Tiba-tiba dia menafi benda tu, bawa kepada seseorang tu menjadi murtad, keluar daripada Islam. Misal perkara yang diketahui daripada agama dengan darurah, seperti wujub sembahyang, seperti kewajipan sembahyang, tiba-tiba dia ingkar benda tu, bawa kepada ridah. Dan puasa, seperti kewajipan puasa, tiba-tiba dia ingkar puasa, bawa kepada ridah dah dia tadi, bawa kepada dia jadi orang murtad. Dan haram zina, tiba-tiba dia kata tiba-tiba dia kata tak haram zina. Haram zina ni bagi orang-orang kelas-kelas tamadah aku kelas-kelas datuk boleh berzina. Orang tak ada piti tak boleh berzina. Orang ada duit boleh berzina. Ketika tu bawa pada tubuh dia tu jadi murtad, bawa kepada ridah dia tadi, keluar daripada agama Islam. Dan minum orang haram minum arak, dia kata boleh minum arak, yang tak boleh minum arak orang miskin-miskin. Aku kalau duduk di kelab zuk umpamanya, boleh minum arak, dulu payah mereka tu, bawa kepada ridah. Dan zulmun, zalim buat zalim, masuk dalam maknanya dia menghalalkan zalim, bawa kepada ridah seseorang. Habis itu satu. Yang kedua daripada tiga perkara yang membawa kepada perkataan, dengan sebab perkataan, dengan mana tu? Dengan sebab perkataan tadi. Yang pertama dengan sebab iktikad yang salah, gitulah tanggung gitu. Yang pertama iktikad yang salah, yakni yang pertama dengan sebab iktikad yang salah boleh bawa kepada ridah, gitu. Yang kedua ni pun sama, kedua perkataan, yakni dengan sebab perkataan boleh bawa kepada ridah. Mana? Seperti dikatakan bagi Muslim, dia kata kepada orang Islam, hei kafir. Dia kata pada kawan dia, sedangkan kawan dia tu Islam. Dia kata mu kafir. Ataupun dia kata kepada saudara dia yang Islam, mu Yahudi. Atau Nasrani, mu Nasrani. Atau aku berlepas daripada Allah. Habis kata tu. Hei kafir, hei Yahudi, hei Nasrani. Dia kata kepada orang yang tubuh dia tu Islam. Dia kata mu kafir, kamu Yahudi, kamu Nasrani, dia kata gitu. Mu Kristian ni. Tu maknanya bila kita tuduh orang tu dengan kafir, kita tuduh orang tu dengan Yahudi, kita tuduh seseorang Islam dengan Nasrani, kembali perkataan tersebut kepada kita sekiranya dia tu tidak Yahudi, tidak Nasrani, tidak kafir. Ini setengah daripada perkataan yang boleh membawa kepada seseorang tu keluar daripada Islam. Jangan kita buat percuma perkataan sebegitu rupa. Atau aku berlepas, ini seperti atau pada kata seperti dikatakan bagi ini seperti atau pada kata seperti. Kedua perkataan dengan sebab perkataan gitu. Misal seperti dia kata aku berlepas daripada Allah, yakni aku tak berhajat dah kepada Allah, bawa kepada kufur, cakap gitu. Atau daripada Nabi, aku berhajat dah kepada Nabi, kufur. Atau daripada Quran, aku tak berhajat dah kepada Quran. Atau daripada Islam, aku tak berhajat kepada agama Islam. Itu semua tu bawa kepada kekufuran, kata begitu. Dan seperti mensenda-sendakan dengan Quran. Yang kedua, seperti dia mensenda-sendakan dengan Quran. Dia mensenda-sendakan Quran. Dia kata Quran ni lapuk dan sebagainya. Tak kira lah. Buat nyenyi orang Kelantan sebut dengan Quran. Pada kubur. Dan membaca Quran dengan prosak mengolok-olokkan dia kan dengan Quran, dan menghinakan dia kan Quran. Dia baca dengan prosak nak hina, dia baca dengan prosak nak olok-olok Quran. Semua tu bawa kepada kekufuran. Ini semua dengan perkataan dia. Tapi ketiga dengan sebab perbuatan, dengan sebab iktikad boleh bawa kepada kubur, dengan sebab
sebab perkataan boleh bawa pada kufur, dengan sebab perbuatan boleh bawa kepada kufur. Mana misalnya dengan sebab perbuatan boleh bawa kepada kekufuran, boleh bawa kepada kita tu murtad, keluar daripada Islam, seperti sujud kepada makhluk. Kita sujud kepada makhluk, kosak nak sujud pada dia, kufur. Dan menghinakan mushaf, menghinakan Quran, seperti kata hina Quran seperti menjatuhkan dia kan mushaf pada tempat yang diluati, pada tempat yang jijik-jijik, kita menjatuhkan dia, kosak kita nak hinakan Quran. Hukum demikian lagi lah hadis dan ilmu syarak. Demikian lagi dengan makna seperti hina mushaf jugalah. Manakala kita mencampurkan kepada tempat-tempat yang hina hadis dan ilmu syarak, dengan kosak kita nak hina dia, jadi bawa pada kufur juga, buat perkara-perkara sebegitu rupa hadis. Dan apabila jadi murtad oleh seseorang, wajiblah atas yang memerintahkan, wajib atas pemerintah. Bismillah. Dan apabila jadi murtad oleh seseorang, apabila orang tu jadi murtad, nescaya wajiblah atas yang memerintah. Nescaya wajiblah atas yang memerintah, atas pemerintah. Wajib apa? Bukan wajib apa tu, misal bagi kata yang memerintah seperti raja, wajib atas raja oleh menyuruhkan dia kan yang murtad tu, menyuruh kembali kepada Islam. Wajib atas pemerintah seperti raja, tak kira lah negeri ke, menteri ke, untuk imam ke, tu orang panggil benda dia tu yang memerintah. Kalau tu imam, dia memerintah kampung. Kalau tu ngulu, dia memerintah kawasan dia. Tak kira lah tok wakil apa semua tu. Wajib atas dia suruh orang yang murtad ni kembali kepada Islam. Suruh dia kembali dengan mengucap 2 kalimah syahadah. Wajib dia suruh. Apabila orang mengadu, ada orang murtad di kampung sekian, orang yang bertanggungjawab tadi wajib suruh orang yang murtad tu kembali kepada Islam dengan kata mengucap 2 kalimah syahadah. Suruh dia ucap 2 kalimah syahadah, dan suruh dia taubat daripada dosa yang murtad ia seseorang dengan sebab dosa tadi tu. Wajib dia suruh taubat daripada segala dosa dia tu, dengan dosa murtad tu. Maka jika dia seseorang yang murtad, jika dia tak mahu daripada kembali kepada Islam, jawabnya wajiblah atas raja, atas pemerintah tadi. Wajib apa? Wajib membunuh akan dia, akan orang yang enggan daripada kembali Islam yang murtad tadi. Wajib dia bunuh. Bukan kita yang bunuh ni, bukan imam lah yang bunuh ni. Yang ni kena pemerintah, kena itulah orang atasan sana, atas pemerintah. Dia suruh, boleh kau tak kira lah, dia suruh bunuh orang yang keluar daripada Islam. Dan bermula jatuh seseorang di dalam dosa yang lain daripada riddah yang tiada menjadikan dia kan kafir. Wallahu a'lam wa ilmuhu ada silap sekali lagi tadi khatam, insyaAllah sekali lagi kita khatamkan. Mungkin kita tak baca kita pedoman, sekali lagi kita tak baca pedoman, kita khatamkan kita Faridatul Faraq ini. Kita baca cepat-cepat, Islam speedly. Alhamdulillah, masing-masing bawa apa ni, ulu kuning dan sebagainya. Dan jika diselami tidak,
Dan jika diselangi sahih, muka surat 26, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baris yang ke-8 daripada atas. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Dan jika diselangi saf, diselangi dengan mimbar. Mimbar ni tempat imam khatib dia baca khutbah tu lah. Dia bagi mimbar. Adapun mihrab, tu tempat sembahyang. Tempat tu imam tu sembahyang, dia bagi mihrab. Adapun mimbar tempat khatib baca khutbah. Dan jika diselangi saf, diselangi dengan mimbar atau tiang, diselangi dengan tiang, nescaya tiada putus safnya saf tersebut. Rujuk mana? Nescaya tiada putus safnya saf yang dibuat lah. Ini masalah-masalah ni, dia nak terangkan masalah-masalah ni. Ada masalah sikit-sikit dia mari selit dalam masalah dalam muka surat 26. Dan jika diselangi saf, diselangi dengan mimbar ataupun diselangi dengan tiang, nescaya tiada putus safnya saf yang diselangi dengan mimbar ataupun diselangi dengan tiang tu. Tak putus. Kerana apa? Tak putus. Kerana dinamakan saf yang satu, yakni dikatakan saf yang satu juga. Kata saf yang satu juga pada uruf manusia panggil saf juga tu, panggil saf yang satu juga tu. Sekiranya ada mimbar di tengah-tengah ataupun kita diselangi dengan orang kanan kita ataupun kiri kita dengan tiang tadi, panggil satu saf juga. Maka boleh panggil panggil satu saf, tak putus saf dia panggil. Takkan kita nak akad tiang, takkan kita nak roboh tiang, takkan kita nak gaji tiang, tak boleh lah. Dia kekal begitulah. Tak apa, tak ada masalah. Habis masalah saja. Masalah yang kedua, maka barang yang didapat oleh makmum, maka bermula. Tak ada, kita buat tak ada. Maka bermula barang, yakni maka bermula rakaat yang didapat, yang sempat oleh makmum yang masbuk. Makmum hok tertinggal, masbuk dengan makna makmum yang tertinggal, bukan masbuk dengan makna hok istilah tu dah. Ini masbuk dengan makna lughah, iaitu makmum hok tertinggal. Jangan kita semabuk masbuk ni dengan makna hok dulu kita belajar tu, pada istilah tu. Masbuk sini dengan makna lughah, iaitu tertinggal, dia tertinggal. Maka barang, maka rakaat yang dapat, yang dia sempat bersama-sama oleh makmum tu yang masbuk yang tertinggal serta dengan imamnya, imam bagi masbuk tu, dia panggil apa? Dinamakan awal sembahyangnya, sembahyang bagi makmum. Dinamakan barang yang dia sempat dengan imam tu, dia tinggal ni, dinamakan awal sembahyang. Itulah awal sembahyang dia. Maknanya seperti kita kata makmum duduk di rakaat yang ketiga, kita baru mari akad takbir, itulah awal sembahyang kita panggil. Awal pertambatan kita dengan imam. Imam rakaat ketiga dah. Kita panggil awal sembahyang. Walaupun imam tu rakaat yang ketiga dah. Tidak kata imam rakaat ketiga, aku pun rakaat ketiga juga. Dah kita baru masuk, panggil kita awal sembahyang. Imam rakaat ketiga dah. Kita tu panggil awal sembahyang. Makmum yang tinggal. Dan barang yang dikerjakan oleh makmum pula, dan rakaat yang dikerjakan oleh makmum lah, kemudian daripada salam, selepas daripada salam imamnya, imam makmum, itu dinamakan akhir bagi sembahyang makmum tersebut. Lepas daripada imam beri salam, Assalamualaikum warahmatullahi, dia kena bangun lah. Dia lambat tadi tu, dia bangun. Itulah panggil akhir sembahyang dia. Akhir sembahyang, yakni akhir pertambatan jemaah dia dengan imam tadi.
panggil akhir sembahyang dia. Daripada situlah tafriq, daripada kata makmum yang berserta dengan imam awal-awal panggil awal sembahyang. Lepas daripada imam salam panggil akhir sembahyang. Maka mengulangi kunut, yakni oleh makmum mengulangi kunut makmum, yakni oleh makmum yang mengikut imam rakaat yang kedua sembahyang subuh. Dia kena ulang makmum tadi tu kunut sembahyang subuh. Kunut rakaat yang kedua sembahyang subuh dia kena ulang. Misalnya bagaimana ni? Masalahnya seperti di sembahyang subuh imam duduk rakaat kedua dah. Manakala imam duduk rakaat kedua, kita baru datang, mungkin kita lewat mandi wajib dan sebagainya, tiba-tiba lewatlah kita. Mari imam duduk rakaat kedua, kita pun akad takbir Allahu Akbar. Panggil awal sembahyang kita tu. Panggil awal sembahyang kita pertambatan dengan imam rakaat kedua. Imam pun rukuk Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Sami Allahu liman hamidah. Kita sempat tu. Sami Allahu liman hamidah ada kunut. Kita pun ikut juga kunut. Kita ikut tu, panggil kunut ikut imam. Kunut ikut imam. Kita pun juga imam habis salam apa semua, kita pun bangun. Panggil akhir sembahyang kita. Habis dah, tamat dah. Dengan imam tadi kita pun bangun untuk tambah rakaat yang kedua. Rakaat kedua tu kita kena ulang kunut tadi. Sebab kunut tadi tu bukan kunut kita tu. Itu kunut imam. Cuma kita tunggu imam, wajib kita tunggu. Lalu tu kita ni tu ulang balik kunut tersebut. Ulang balik kunut tadi. Itu maksudnya. Kerana kunut serta imam itu mana? Serta imam kita ikut tadi itulah. Bukan tempatnya, tempat bagi kunut makmum. Sebab baru rakaat tamu baru kita tadi tu. Cuma kita ikut sebab dia kunut. Sebab imam tu kunut, kita pun ikut dia. Bukan tempat kita. Sedangkan tempat kita serotinya, lepas dia beri salam kita bangun, kita pun kunut balik. Ulang kunut tu. So, satu. Dan mengulangi tahiyat awal oleh makmum yang mengikut imam rakaat yang ketiga. Ikut imam rakaat yang ketiga di sembahyang maghrib. Jaga di sembahyang maghrib, contoh dia ni. Maknanya imam rakaat yang ketiga. Kita baru mari. Imam rakaat ketiga, kita baru datang. Manakala kita baru datang, kita pun akad takbir, kita baru rakaat pertama. Lalu tu imam rokok, kita pun rokok. Imam iktidar, kita iktidar sampailah salam. Kita sempat dengan imam satu rakaat. Imam ada tahiyat akhir, kita pun ikut tahiyat akhir juga tadi. Imam beri salam, kita pun bangun nak tambah rakaat. Bila kita nak tambah rakaat, ada dua lagi. Kali rakaat yang kedua ada tahiyat awal tu. Kita guna ulang balik tu. Rakaat tu tahiyat awal tu. Dan yang ketiga, pada rakaat yang ketiga ada tahiyat pula. Kita tahiyat pula sekali lagi. Kerana awal tadi tu imam tahiyat akhir berserta dengan kita di tahiyat awal bukan tempat dia. Ni baru tempat dia. Itu maksud dia. Maksud dia. Dan mengulangi tahiyat awal oleh makmum yang mengikut imam rakaat yang ketiga. Kerana tahiyat serta imam itu kita duduk tahiyat sekali tadi tu. Imam tahiyat yang ketiga, tahiyat akhir, kita jadi duduk tahiyat awal ketika tu. Maka kita naik rakaat yang kedua. Sunat kita kena ulang balik tahiyat awal tadi. Rakaat pertama tu kerana apa? Kerana tahiyat tu bukan tempatnya, tempat bagi tahiyat makmum. Rakaat yang pertama baru kita panggil. Dan yang nyaring bacaan dan rakaat yang kena pada rakaat. Dan yang rakaat yang nyaring bacaan, dinyaringkannya kan bacaan. Rakaat yang kena baca bukan rakaat sembahyang.
silap-silap. Yang kena kepada sembahyang. Dan sembahyang yang nyaring bacaan, dinyaringkan bacaan, khabar. Dan sembahyang yang nyaring bacaan, khabar, dinyaringkannya kan bacaan. Contoh seperti dapat serakaat serta imam, seperti sembahyang isyak dengan subuh lah ni. Sembahyang isyak dengan subuh, maghrib satu lagi, bahasa jenis, baca dengan nyaring. Maka kita maknanya dan satu rakaat dengan imam rakaat yang keempat dalam isyak. Kalau maghrib imam di rakaat yang ketiga dah. Kalau subuh imam di rakaat yang kedua dah. Kita bagus lagi imam akhir dah tahiyat. Imam assalamualaikum, assalamualaikum, kita bangun tambah rakaat. Ketika tu kalau solat maghrib, subuh, isyak, sembahyang ketika tu baca derah tu, baca nyaring. Ketika tu sunat juga kita baca nyaring. Sunat juga kita baca nyaring. Walaupun kita sembahyang seorang ketika tu kena putus dengan imam tadi, tapi sunat baca nyaring. Atau seperti dapat serakaat serta imam atau kurang daripada serakaat, tak kira lah. Kalau dapat serakaat tambah rakaat yang kedua baca nyaring. Kalau kurang daripada serakaat dengan maknanya imam tahiyat akhir tu, kita pun sempat tahiyat akhir, kita pun Allah baru tahiyat akhir selalu. Kita pun bangun ada 2 rakaat lagi tu, baca derah juga. Ada 2 rakaat tu, baca derah. Derah dengan makna bukan suruh ambil speaker ataupun kena beli mikrofon apa tu, Cina tu, bukan dengan makna tu. Bukan dengan makna tu, cuma baca dengan koda lebih kuat daripada baca sir. Baca sir kena dengar di telinga, syarat dia kena dengar. Kuat lebih daripada tu, dia panggil baca jahar. Baca derah tu, tu sunat. Di subuh, isyak, maghrib. Habis, tu masalah pendek-pendek. Habis itu bermula bermukim di dalam negeri, di dalam kampung. Mukim dengan makna duduk, lawan bagi musafir. Bermula bermukim di dalam negeri, bermula kita duduk di sesebuah kampung antara orang banyak. Kita duduk dengan masyarakat yang ramai. Kita duduk dengan masyarakat yang ramai itu supaya dapat sembahyang Jumaat dan jamaah. Kita nak sembahyang Jumaat, kita nak kepada sembahyang jamaah, kita duduk dalam sebuah kampung dengan masyarakat beramai-ramai itu. Khabar afdal daripada asingkan diri seseorang. Afdal, kita buat begitu tu. Kita cari beli rumah di tempat-tempat orang ramai supaya hasil sembahyang jemaah, nak bermasyarakat dan sebagainya. Itu afdal daripada kita mengasingkan diri duduk seorang dalam gua. Kata afdal duduk ramai-ramai tu jika tiada takut, yakni tiada takut oleh seseorang, tak takut fitnah pada agama bagi seseorang. Kalau dia tak takut fitnah, dengan maknanya selamat daripada maksiat pada agama dia. Tapi kalau duduk ramai-ramai, keluar pintu rumah, tengok orang perempuan pakai skirt, keluar pintu rumah, tengok perempuan tiuk dan sebagainya. Kalau nampak dia perempuan dan sebagainya, tengok tu fitnah kepada agama. Tak ada duduk ramai-ramai di bandar begitu. Tapi kalau duduk bermasyarakat, keluar rumah pun orang tutup aurat, nama agama dia, ketika tu afdal dia bermasyarakat. Lagi pula boleh sembahyang jemaah, boleh bayar Jumaat dan sebagainya. Itu afdal lah gitu. Kalau tak takut, fitnah pada agama. Ini payah ni, kalau Kuala Lumpur ni, kalau Kelantan boleh lagi. Kalau Sungai Buloh payah jarah tu boleh kok. Wudu wudu kampung lagi tu. Ada orang asli tak tahu sana. Tapi tempat kita Syah-Alam bandar, Syah-Alam. Dan jika takut, ni nak pergi labu pula. Tak ada apa-apa. Dan jika takut ia seseorang yang bermukim tu,
Jika dia takut, yang ni takut pada fitnah agama dia, nak keluar rumah ada maksiat, tu kalau begitu maka ia orang tadi tu asingkan diri dia di dalam padang-padang, yang ni duduk dalam bukit-bukit, duduk dalam gua-gua, tempat-tempat orang tak ada, orang sikit, maknanya ketika tu aula, asingkan diri tu aula, sebab dia nak jaga diri dia daripada fitnah agama. Dia takut, dia maknanya rasa tak erat diri dia untuk lawan nafsu dan sebagainya. Ketika tu maknanya dia aula asingkan diri dia daripada bermasyarakat. Gilah cari tempat-tempat sunyi, maknanya tempat-tempat yang tak ada orang mana, maksiat kurang. Ketika tu aula afdah tu lagi lah, afdah tu lagi daripada duduk di masyarakat tapi bawa kepada fitnah pada agama. Maka jika mufarakah orang-orang habis itu. Daripada itulah pada masalah tadi, maknanya kita ni, maknanya kita nak cari rumah dan sebagainya, aulanya kita cari tempat-tempat di mana tempat tu ada ulama-ulama. Mudah-mudahan berkat. Ini pun pesan guru-guru kita, nak cari rumah, nak tempat duduk kita, carilah tempat-tempat yang berhampiran dengan ulama-ulama. Mudah-mudahan ada keberkatan pada tempat yang kita duduk. Paling kurangnya kita rasa nak mengaji, paling kurangnya kita rasa nak kepada agama, paling kurang kalau kita boleh bersalaman dengan mereka walaupun setahun sekali, yang tak kira. Itu paling kurang. Sebab apa? Dekat dengan rumah ulama, tempat pengajian dan sebagainya. Itu lebih aula, begitulah. Lebih aula kita cari. Maka jika mufarakah orang-orang berjemaah, habis masalah tadi, masalah lain pula. Maka jika mufarakah orang-orang berjemaah pada rakaat yang kedua, maka jika mufarakah orang-orang berjemaah, yakni dia niat sembahyang seorang pada asal, maka jika mufarakah orang-orang berjemaah pada rakaat yang kedua, gugurlah fardu kifayahnya, tiada disuruh perang lagi. Nanti ya, kita ingat masalah dia mana. Maka jika mufarakah orang-orang berjemaah, dia mufarakah tu pada rakaat yang kedua, asalnya maknanya dia duduk berjemaah ni, asalnya tiba-tiba dia mufarakah, dia bercerai niat dengan imam. Dia jadi niat seorang, maknanya dia bercerai dengan imam, jadi nak sembahyang seorang. Dia mufarakah tu pada rakaat yang kedua. Rakaat yang kedua dengan maknanya dia dapat dah serakaat. Lalu tu gugurlah fardu kifayah. Jawabnya gugurlah fardu kifayahnya, kifayah di sesebuah negeri tadi tu. Dah yang berjemaah. Kerana dalam bab sembahyang jemaah asalnya fardu kifayah, kena ada di sebuah kampung, maknanya ada yang mendirikan jemaah. Lalu tu adalah di sebuah kampung tu yang mendirikan jemaah. Takdirnya dia dua orang ni dah di kampung tu. Lalu tu dia mengikut imam pada asalnya, tiba-tiba dia habis satu rakaat, dia jemaah serakaat. Lalu tu dia pun mufarakah. Hasil dah. Fardu kifayah tadi hasil. Cukup dah serakaat tadi, terhasillah maknanya jemaah di kampung tersebut. Mereka gugurlah maknanya kewajipan supaya tuntut jemaah tadi. Lepas orang lain, lepas bukan dengan makna nak semestinya kena habis salam sehingga bersama-sama dengan imam tu, tidak, tak semesti begitu. Cukup serakaat dia pun mufarakah, panggil gugur fardu kifayah atas sebuah kampung untuk mendirikan sembahyang. Itu maksud dia tu. Itu maksud dia. Lalu tu tiada disuruhlah.
Tiada disuruhlah perang yakni untuk maruh dia lagi. Tak perlulah untuk kita memerangi dia di sebuah kampung yang tidak menunaikan sembahyang jemaah tadi. Cukuplah dengan dia 2 orang tadi buat sembahyang jemaah 1 rakaat, lepas tu dia pun mufaraqah, gugur habis. Maknanya kefarduan untuk berjemaah di sesebuah kampung tersebut tadi. Dan ketahui olehmu bahawa sebab-sebab bagi makmum muwafiq ia ada dapat sempurnakan Fatihahnya padahal ia sudah dapat masuk. Wallahu a'lam.